Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Himpunan Anti Anwar. Ini adalah himpunan yang paling dahsyat sekali pernah saya tahu pada tahun ini. Banyak lagi lah yang sebenarnya boleh dibuat. Buatlah himpunan tanah runtuh kah, himpunan tak ada air kah, himpunan tak ada elektrik kah, himpunan halau PTI kah, himpunan macam-macam, boleh lagi buat himpunan yang lain yang lebih bermanfaat. Yang ini kamu buat himpunan anti Anwar nih, kenapa? Kalau dah tak suka sangat dengan Anwar, janganlah enti sangat. Karena negara kita ini masih ada mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Bila disebut demokrasi berparlimen, seorang Perdana Menteri itu dipilih melalui parlimen kepercayaan rakyat. Jadi dengan adanya anti Anwar ini, apa yang dorang nak? Nak Anwar Ibrahim dipecat? Atau nak Anwar Ibrahim letak jawatan dan Anda gantikan siapa yang Anda suka? Itukah maksud himpunan anti Anwar nih? Adakah mereka mahu Perdana Menteri yang mereka suka saja baru mereka tak berhimpun? Nak tanyalah, kalau tiba-tiba Anwar Ibrahim diganti dan tak disuka lagi, nanti ada lagi lah anti ini, anti itu, anti itu, anti ini lagi lah kan. Yang saya faham macam itulah. Jadi, saya fikir himpunan anti Anwar seperti ini membuang masa, useless, tidak berguna, rubbish. Lebih baik tenaga itu disalurkanlah kepada benda-benda yang lebih bermanfaat seperti kerja-kerja amal, membantu orang-orang yang miskin, susah, itu kan lebih baik. Ini berhimpun membahayakan diri sendiri. Bahkan mereka yang mau terlibat dalam himpunan anti Anwar ini kata mereka mau teruskan himpunan itu dan penganjur tak gentar siasatan polis. Wah, ini memang pahlawan. Pahlawan membabi buta. Pahlawan yang tak kenal rugi untung risiko. Yang mereka tahu berjuang, tapi yang menakutkan kalau mereka ini hanya ditunggang oleh segelintir orang atau ahli politik atau parti politik ataupun NGO atau sebagainya. Yang ditakuti kalau mereka ditunggang semata-mata. Kalau mereka saja ditunggang, diperguna, itu kan merugikan. Yang kena tangkap nanti kamu. Yang orang di sana pula untung, terutamanya parti politik yang mungkin mahu terlibat dalam hal ini. Jadi, sebenarnya itu merugikan orang lain, merugikan yang terlibat. Orang yang mungkin menyokong ini, parti politik yang menyokong ini, mungkin untung lah kan. Mereka menerima manfaat. Mereka menerima manfaat tanpa perlu ditangkap. Tapi yang terlibat ini disiasat pula polis. Janganlah buat. Saya menggesa orang janganlah ikut himpunan anti Anwar nih. Boikot sajalah himpunan anti Anwar nih. Kita berdoa yang akan turut nanti ikut itu tak lebih 100 orang lah. Takut nanti ada yang kena tangkap. Kesian anak-anak, istri, ibu bapa, keluarga. Kan tak pasal-pasal Anda kena tangkap. Ada lagi banyak saluran lain cara untuk menyuarakan. Kalau tak puas hati, guna cara saluran yang betul. Ini beritanya, dipetik dari Malaysia Kini. Protes rakyat lawan Anwar yang dirancang pada 29 Jun di hadapan kediaman resmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana akan diteruskan, kata penganjur. Saya sebenarnya terfikirlah apa sebenarnya niat mereka ini. Kalau mereka tak suka dengan Anwar, mereka suka dengan siapa? Jurucakap Pergerakan Demi Negara, Aidil Yunus berkata, mereka tetap tidak terpengaruh dengan ugutan daripada kerajaan melalui siasatan terhadapnya, dan dua ahli jawatan kuasa penganjur, iaitu penyanyi veteran Dayang Ku Intan dan pengaruh Siti Zulaika Olivia. Selaku Perdana Menteri kata mereka, Anwar cakap kalau dah setahun minyak tak turun, kita turun ke jalan. Ini jugalah yang mereka mau kan. Saya rasa lebih baguslah kita lantiklah Dayang Ku Intan dan pempengaruh Siti Zulaika ini bersama Aidil Yunus jadi Perdana Menteri. Kita tengoklah kalau mereka jadi Perdana Menteri, betulkah mereka akan turunkan harga minyak tuh besok? Kalau tak dapat, janganlah buat himpunan tu. Nanti merugikan, kena muka sendiri pula. Kesianlah.
Anwar Ibrahim memang pernah berjanji turunkan minyak, tapi pada waktu itu harga minyak masih rendah, hutang negara masih kecil. Sekarang ini selepas disakau oleh semua orang, ramai yang menyakau duit kerajaan ini, banyak yang tiris oleh rasuah dan macam-macam lagi, utang yang bertimbun sehingga melebihi 1 triliun, nak buat macam mana lagi? Turunkan harga minyak, kita lagilah berutang. Lepas berutang, kita akan muflis. Nak jadi mana? Nak pilih mana? Harga minyak turun, kita muflis, ataupun harga dikekalkan, kita dapat bertahan dan lebih maju. Fikiran kena logik lah kawan. Fikiran kena waras lah kawan. Jangan ikut emosi. Tapi tak apalah, ada netizen kata mereka cadangkan lantik Aidil Yunus ini dan juga Intan, ada yang Kuintan ini dan pempengaruh Siti Zulaikha ini jadilah Perdana Menteri, jadikan mereka Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi. Manalah tahu mereka ni mampu menurunkan harga minyak Malaysia, kata netizen. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah pada pendapat saya, janganlah menyertai himpunan ini. Kalau mau buat juga merugikan. Buang masa sajalah kan. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Beberapa komen yang ada di sini memang menarik. Kata Black Hawk, katanya 4 ekor ni termasuk orang-orang yang walaun. Dia kata tak laku jadi penyanyi. 4 ekor inilah yang ingat Datuk Seri Anwar heran dengan ancaman mereka. Black Hawk kata Anwar Ibrahim dapat ancaman yang dia dapat kecaman yang lebih teruk daripada itu. Dia sudah biasa pun dengan hanya ancaman daripada 4 orang ini. Ia tidak akan bawa kesan, hanya membuat kerugian kepada mereka. Tapi itulah, janganlah sampai mereka pula ditunggangkan. Pepul Maus kata, konon tak melibatkan parti politik. Kau tu selama ni siapa? Bukan orang tak kenal. Setaraf dengan Papa Gomo, Cikgu Badrul dan Papa Buat Beri. Apatah lagi Dayang Kuintan. Dah tentu mungkin dia ahli PAS, kata mereka. Buat tuntutan kepada Perdana Menteri ke-10. Kamu pikir kamu tu siapa? Lu siapa wey, katanya. Harap PDRM ambil tindakan segera menahan pensabotaj ekonomi negara dan kestabilan negara ini. Jangan biarkan makhluk-makhluk perosak ini, kata Pepul Maus. Sebenarnya mereka ni tidak memikirkan masa depan negara dengan membuat himpunan-himpunan yang merosakkan kestabilan ini, kata Pepul Maus. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Sejahtera, terima kasih kerana menonton channel ini. Pemimpin tidak berilmu boleh sesatkan orang lain. Itu komen Johari, calon Kerajaan Perpaduan, calon PKR untuk pertandingan Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Ada kebenaran apa yang beliau katakan ini, iaitu seorang pemimpin sepatutnya mempunyai pendidikan yang tinggi. Kerana dengan berpendidikan tinggi, lebih banyak ilmu yang boleh diperoleh. Selain itu, kemampuan beliau di persada antarabangsa juga akan dilihat lebih berkesan. Berbanding dengan orang yang tiada pendidikan, kita bukan menganggap orang tak berpendidikan itu tidak boleh memimpin. Boleh memimpin, tetapi sebagai ekstra, kunci kepada kejayaan itu ialah pendidikan. Saudara-saudara sekalian, jauh sekali kita dapat melihat keberkesanan seorang pemimpin itu kalau dia tidak berpendidikan. Dunia ini memang tidak dapat menafikan siapa yang berpendidikan akan dipandang lebih tinggi, lebih mulia berbanding mereka yang tidak mempunyai pendidikan. Sudah pasti itu Anda tak boleh nafikan. Jadi benarlah kata Johari, pemimpin tidak berilmu boleh sesatkan orang lain. Calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin tidak mahu mendabik dada dengan kelayakan akademik yang dimilikinya. Meskipun pihak lawan menafikan faktor itu bukanlah pengukur kelayakan bagi menjadikan seseorang pemimpin politik cemerlang pada masa hadapan.
Bekas guru dan pemegang ijazah kedoktoran PhD University Science Malaysia itu berpandangan, seseorang pemimpin politik yang cemerlang bukan hanya memerlukan karakter yang baik semata-mata, namun juga perlu memiliki ilmu pengetahuan. Katanya, elemen itu penting kerana jika seseorang pemimpin itu tidak mempunyai ilmu, dikuatiri dia mampu menyesatkan orang lain. Di antara ciri-ciri seseorang pemimpin, antara perkara yang penting adalah ilmu. Siapa yang boleh menafikan perkara itu? Semua kita tak boleh menafikannya. Bila karakter sudah ada, perkara seterusnya adalah ilmu. Kalau dia tidak ada ilmu, dia boleh menyesatkan orang. Sebab itu pada saya, manusia ni bukannya bodoh, tetapi dia jahil dan kita kena ajar dia sampai jadi pandai. Katanya pada sidang akbar selepas menyantuni pengamal media di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Sungai Bakap di sini pada Ahad. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur pada Sabtu yang mendakwa kelayakan akademik tidak boleh dijadikan pengukur kelayakan bagi menjadikan seseorang pemimpin politik cemerlang pada masa hadapan. Sanusi sebelum ini berkata ramai pemimpin politik di negara ini tidak mempunyai kelayakan akademik tinggi, namun mampu menggalas tugas dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kita nak tahu jugalah siapa yang dimaksudkan oleh Sanusi ini. Siapa pemimpin politik yang tidak mempunyai kelayakan akademik tinggi yang dimaksudkan oleh Sanusi itu? Siapa? Kalau ada, tolong senaraikan. Kita nak tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, di mana kerusinya. Malah, Menteri Besar Kedah itu berkata terdapat pelbagai faktor lain menyebabkan kelayakan seorang menjadi pemimpin politik yang berkesan. Sebelum ini, kelayakan akademik calon Perikatan Nasional Abidin Ismail dipersoal banyak pihak. Berikutan kelulusannya tidak dipamerkan pada poster calon berbanding calon Pakatan Harapan, Johari Arifin yang memiliki kelayakan PhD. Mengulas lanjut, Johari berkata, latar belakangnya sebagai seorang guru memberi kelebihan kepadanya. Berikutan profesion itu antara yang dipercayai oleh masyarakat di seluruh dunia. Guru adalah kerjaya yang kedua selepas doktor dan dipercayai oleh orang ramai seluruh dunia. Jadi bila orang dah percaya, jangan tipu orang, dan ahli politik juga begitu. Saya yakin pengundi di Sungai Bakap dapat membuat penilaian yang terbaik bagi memilih wakil rakyat mereka nanti, tambahnya lagi. Saudara, apa pula komen anda? Jangan lupa tinggalkan komen, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat malam, salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau ini benar-benar berlaku, memang boleh disahkan kerusi PRK Sungai Bakap bakal dirampas oleh Pakatan Harapan, Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan. Ini apabila SPR mengumumkan bahawa semua kaedah bahan kempen diizin kecuali satu, yang mana menyentuh 3R. Saudara, sebagai penganalisis politik bebas, pemerhati politik bebas, saya bersetuju dengan apa yang diumumkan oleh SPR ini, yaitu mengharamkan mana-mana pihak yang cuba menggunakan isu 3R. Kalau nak menang sangat pun, janganlah guna isu 3R ini. Anda boleh guna pelbagai isu lain untuk memenangkan calon dan pakatan anda. Tapi jangan sekali-kali kerana terlalu terdesak nak menang, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, walaupun dah nak terdesak sangat nak menang, janganlah cuba-cuba pula, mahu pula menggunakan isu 3R. Kerana ada pihak ni, dia sudah tidak punya apa-apa modal politik. Modal kemajuan tak boleh pakai. Modal keburukan tak boleh pakai. Semuanya tak boleh pakai. Apalagi dihantamnya lah 3R. Jadi saudara-saudara sekalian, kita patut memboikot mana-mana pihak yang cuba menggunakan isu 3R ni dalam pilihan raya. Apabila mereka menggunakan isu 3R, patutnya kita ini sebagai orang yang berfikiran logik, kita tolaklah orang-orang begitu, kerana itu adalah orang yang sudah terdesak.
Apa saja mereka sanggup lakukan untuk menang. Berbanding orang yang bijaksana, dia akan memilih keamanan berbanding dengan kepentingan politik. Tapi itulah, ada juga orang-orang ni yang termakan hasutan, termakan umpan, sehingga isu 3R juga boleh menjadikan mereka gila bayang. Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini membenarkan apa saja kaedah dan bahan kempen dilakukan pada pilihan raya kecil DUN Sungai Bakap. Kali ini selagi ia tidak melanggar peraturan ditetapkan. Timbalan Pengerusi SPR Azmin Syarom berkata, kempen calon dan pihak yang terlibat mestilah tidak menyentuh isu 3R, iaitu raja, kaum dan agama. Semua kaedah dan bahan kempen adalah dibenarkan selagi mana ia tidak mengembangkan perasaan jahat, tidak puas hati atau permusuhan, atau berunsur perkauman dan menyentuh sensitiviti keagamaan, termasuk menyentuh isu 3R, serta tidak melanggar peruntukan Akta 5 dan undang-undang lain yang berkaitan, katanya dalam kenyataan hari ini. Ia dikeluarkan sejurus selepas SPR secara rasmi menerima 2 pencalonan untuk pertandingan di Sungai Bakap pada 6 Julai depan. Proses penamaan calon itu berlangsung di Dewan Serbaguna Jawi, Nibung Tebal. Untuk rekod, Sungai Bakap adalah satu daripada 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang terletak di kawasan Parlimen berkenan. 2 lagi Dewan Undangan Negeri ialah Sungai Aceh dan Jawi. Kata Azmi, sesuatu lambang simbol bendera parti politik calon yang bertanding, sama ada berdaftar secara rasmi atau tidak, namun memberikan sokongan atau bersekutu dengan calon terbabit, dibenarkan untuk dipamerkan. Katanya, ia boleh dipamerkan secara bersama atau berasingan. Tiada had ditetapkan kepada gambar bagi parti politik yang bertanding dan gambar pemimpin parti politik berkomponen atau gabungan dan pakatan pada bahan kempen pilihan raya. PRK Sungai Bakap diadakan berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye.